yang kita belajar ni, masuk SPM. Tu yang kamu kena faham betul-betul. Okey. Jadi kita teruskan lesson kita untuk yang beragama Islam. Kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mana Fazil? Hilang dah Fazil. Apalah cikgu. Apalah malu-malu. Okey. Jadi cikgu mulakan terus Sarif, okey? Okey. Okey, jadi cikgu akan terangkan slow-slow. Kalau kamu ada soalan, tanya cikgu terus. Adila, cek typing sikit boleh ke? Kalau ada soalan terus tanya cikgu terus. Adila, boleh cikgu. Okey. Okey, yang lelaki ni kena buka kamera ni, teman cikgu ni. Okey, jadi kita akan teruskan ya untuk kita punya kelas. Jadi hari ni kita masuk bab yang pertama bagi tingkatan 5. Okey, bab yang pertama kita bercakap tentang ubahan. Ni dalam bahasa Melayu tau. Dalam bahasa Melayu kita panggil dia ubahan. Tapi dalam bahasa Inggeris kita panggil dia variation. Ubah ni kata dasar untuk bahasa Melayu, kata dasar bagi ubahan adalah ubah. Maksudnya dia berubah-ubah. Variation, ada banyak variation. Jadi dekat sini maksudnya bab 1 ni dia bercakap tentang persamaan yang boleh ubah-ubah. Dia boleh berubah-ubah. Persamaan tu boleh berubah. Tapi dengan syarat semua orang kena faham betul-betul tentang perpindahan tambah jadi tolak, tolak jadi tambah, darab jadi bahagi, bahagi jadi darab. Okey, jadi kita masuk kepada ubahan. Okey, untuk ubahan dekat depan kamu boleh tengok. Cikgu akan pergi kepada ubahan. Ubahan ni dia terbahagi kepada 2. Dia ubah, dia berubah-berubah. Dia berubah. Orang cakap dia berubah. Berubah antara apa? Berubah antara pemala. Pemala maksudnya kita panggil dia variable. Okey. Jadi untuk hari ini dalam ubahan kita belajar tentang ubahan langsung. Ubahan langsung. Kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil dia direct. Cikgu lupa dah bahasa Inggeris dia. Okey, kita panggil direct variation. Direct variation. Apa tu direct variation? Apa tu ubahan langsung? Jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Berubah, kamu kena tahu dulu apa yang berubah. Jadi dekat sini kita bercakap tentang pemala dia. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita cakap tentang variable. Okey, jadi dekat sini dia kena ada lebih daripada satu pemala. Dia kena ada lebih daripada satu pemala. Okey, jadi dekat sini kita ambil minimum ada 2 pemala. 2 pemala. Okey, cikgu terang dulu tahu 2 pemala ni. Okey, 2 pemala dekat sini. Pemala yang pertama, cikgu bagi contoh. Okey, pemala yang pertama kita bercakap tentang study. Dan pemala yang kedua B, variable yang kedua kita bercakap tentang exam. Kenapa cikgu terangkan antara dua-dua ni? Sebab cikgu nak kaitkan supaya kamu faham tentang ubahan langsung. Okey, ubahan langsung bermakna makin banyak, makin banyak. Apa tu? Orang kata makin tinggi, makin tinggi. Okey. Jadi cikgu akan buat satu graf. Okey, ni exam ni maksud cikgu result exam lah. Result exam. Okey, ni result exam. Result exam. Ini study.
makin banyak kamu study, maksudnya ini 1, ini 2, ini 3, ini 1, ini A, ini B, ini C. Kalau kamu silap terbalik pula dah. Okey, ini C, ini B, ini A. Okey, kalau kamu study, kita buat satu anak panah, kalau kamu study 1 jam, maksudnya kamu boleh dapat result C. Tapi kalau kamu push untuk kamu study sebanyak 2 jam, kamu boleh dapat result B. Kalau kita push lagi, kita dapat 3 jam, baru kita boleh dapat A. Maksudnya apa dekat sini? Maksudnya makin banyak kita study, makin banyak masa study, ni jam makin banyak masa study, makin tinggi result kita. Makin tinggi result kita. Itu yang dimaksudkan dengan direct ataupun langsung. Itulah. Jelas ke contoh yang cikgu bagi? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Kalau indirect tu nanti cikgu terangkan. Indirect nanti. Maksudnya ubahan untuk variation untuk ubahan langsung. Contoh, cikgu terangkan contoh lain. Makin banyak kita makan, makin tinggi berat kita. Maksudnya, makin apa variable kita yang pertama tentang study. Jadi, makin tinggi ataupun banyak ataupun yang similar dengan tu. Makin banyak, makin tinggi kita study. Lepas tu, makin okey ataupun kata-kata makin cemerlang result. Makin cemerlang result. Itulah maksudnya ubahan langsung. Okey, jadi kamu boleh tengok dekat sini. Ya, semua. Ya, semua. Ni tak nak. Okey, jadi kita akan pergi kepada ubahan langsung. Cikgu nak terang tu apa tu ubahan langsung. Kita ambil benda yang mudah. Kita tengok kepada soalan nombor 3. Kita nak faham ubahan tu apa dulu. Ubahan tu adalah berubah. Berubah apa? Variable. Jadi sebelum kamu nak check apa yang berubah, kamu kena check dulu apa variable dia. Apa variable dia bergantung kepada soalan. Jadi soalan nombor 3 dekat sini, variable dia apa? Kita baca soalan sama-sama. Kamu boleh baca dalam hati, cikgu baca kat depan. Jadual di bawah menunjukkan hubungan antara masa dengan bilangan botol jam yang dihasilkan di sebuah kilang. Jadi masa 5, 10, 15, 20, 25. Bilangan botol 10, 20, 30, 40, 50. Jadi kamu kena faham. Variable yang pertama dekat sini, dia bercakap tentang masa. Kenapa masa? Sebab masa tu ada perubahan dekat situ. Lepas tu kita nampak bilangan botol pun ada perubahan. Maksudnya bilangan botol menjadi variable yang kedua. Okey, sampai situ dulu. Kita kena check apa variable yang terlibat. Jelas ke semua dekat situ? Boleh faham? Yes. Nak dengar suara sikit. Jelas ke? Jelas, cikgu. Okey, baik. Okey, jadi kita tengok pula. Kita nak ubahan langsung. Makin tinggi masa, makin banyak bilangan botol yang terhasil. Sebagai contoh, kalau kita tengok dalam masa 5 minit, 10 botol terhasil. Kita upkan sikit masa kita. Kalau masa kita tu 10 minit, maksudnya bilangan botol yang terhasil lagi tinggi. Itu yang cikgu cakap. Makin lama masa yang diberikan, makin banyak bilangan botol yang dihasil. Jadi ubahan langsung adalah tentang masa makin tinggi ataupun makin lama, makin banyak. Makin tinggi masa, makin tinggi bilangan botol yang dihasilkan. Inilah yang dimaksudkan ubahan
langsung. Variable pertama makin tinggi. Variable kedua pun mesti makin tinggi. Dia tak boleh terbalik. Kalau kita buat dia terbalik, kita cakap dia itu adalah ubahan tidak langsung. Ya. Makin banyak masa, makin tinggi bilangan botol. Okey, itulah ubahan langsung. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh, cikgu. Boleh, cikgu. Okey, bagus. Dengar suara Ammar. Okey, jadi dekat sini, Zarif. Okey, Zarif. Boleh faham setakat ni? Boleh ke? Okey. Okey, jadi inilah dia. Kenapa kalau ubahan langsung graf dia macam ni tau? Graf dia macam ni. Kenapa graf dia macam tu? Kenapa graf dia macam tu? Okey. Kita tengok kepada graf pula. Macam mana graf ubahan? Dia ada graf tau. Ubahan langsung, graf dia sentiasa ke atas. Contoh, masing-masing boleh tengok. Okey, yang pertama masa. Yang kedua adalah bilangan botol. Okey, kalian tahu? Okey, kosong. Masa dekat sini 5 minit, 10 minit. Cikgu buatlah 5 minit, 10 minit, 15 minit, 20 minit, 25 minit. Botol pula kat sini 10, 20, 30, 40, 50. Jadi kita tengok. Okey, bila 5 minit bilangan botol 10, maksudnya dia dekat sini. Bila 10 minit, bilangan botol dia 20. Maksudnya dia kat sini ni. 10 minit, bilangan botol dia 20. Macam tu juga. 15 minit, bilangan botol dia 30. 20 minit, bilangan botol dia 40. Nampak kat bawah. 25 minit, bilangan botol dia 50. Sebab itulah graf untuk ubahan langsung sentiasa macam tu. Dia ke atas tapi kena bagi ngam. Orang kata ngam soy. Ngam soy sikit. Kita nak kena bagi semua titik tu bertembunglah sama. Okey, inilah kita punya graf untuk ubahan langsung. Okey semua. Jelas ke? Nak dengar suara sikit. Boleh faham untuk graf? Boleh, cikgu. Faham, cikgu. Okey, bagus. Okey, jadi untuk ubahan langsung, yang pertama macam yang cikgu bagi tahu, kita akan terus pergi kepada menyelesaikan soalan ubahan. Macam mana tu? Masing-masing boleh tengok kat depan. Ni cikgu baru terangkan apa tu ubahan tau. Okey, jadi ubahan dia ada simbol. Apa simbol dia? Masing-masing boleh tengok Okey, simbol untuk ubahan dia 8 terbalik. Macam mana? Macam ni. 8 terbalik. Okey. Jadi cikgu akan tunjukkan satu contoh. Kita sekarang nak belajar untuk mengeluarkan persamaan. Mengeluarkan persamaan. Okey, buka buku modul masing-masing. Kita akan buat modul. Siapa-siapa yang tak print lagi, yang tak ada boleh print. Cikgu ada send kat sini. Okey, kita terus. Ini yang cikgu terang panjang-panjang tadi tu soalan A dengan B tau. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan 1. Macam mana kita nak tahu dia tu berubah secara langsung ataupun tak? Okey, cikgu baru terang tadi. Cikgu baru terang, kalau kita nak tahu berubah secara langsung, pemala bagi X dan bagi Y mesti masing-masing naik. Okey. Contoh kita tengok kepada soalan A. Jadi kita tengok ni pemala kita tahu sekarang. X menjadi variable yang pertama, Y menjadi variable yang kedua. X tu sentiasa naik. Okey, kita tengok X. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dia naik. Bagus. Lepas tu kita tengok Y. Y ni pula, Y ni pula, dia sentiasa naik. Tengok 9, 18, 26. Jadi adakah bila dia naik kita mesti cakap dia ubahan secara langsung ataupun direct variation? Tak. Kamu kena uji dulu. Nak uji yang kita nak belajar sekarang, uji.
Kita nak test. Boleh ke kita pakai soalan ni untuk ubahan secara langsung? Kita tengok kepada soalan A. Jadi nak test dia senang je. Kita pakai formula Y per X. Maksudnya, kamu ambil nilai Y, kamu bahagi dengan X. 9 bahagi 1. 9 bahagi 1 masing-masing tekan kalkulator. 9 bahagi 1 dapat berapa? 9. Okey, kita dapat 9. Yang kedua, 18. 18 untuk Y, 18 X untuk 2. 18 bahagi 2 dapat berapa semua? 9. Okey, 9. 9. Nombor 3, 27 bahagi 3. Y bahagi X. 27 bahagi 3 dapat berapa semua? 9. 9. 36 bahagi dengan 4. 36 bahagi 4 dapat berapa semua? 9. 9. Akhir sekali 45 bahagi 5 dapat berapa semua? 9. 9. 9. Jadi bila kamu dah pakai formula Y per X, kamu dapat dia 9, 9, 9, 9, 9. Maksudnya nilai dia sentiasa sama. Jadi dekat situ, ini baru kamu boleh pakai ubahan langsung. Baru kamu boleh pakai ubahan langsung. Ini cara kita nak check kita punya soalan tu adalah ubahan langsung ataupun tak. Syarat yang pertama yang cikgu terang dari tadi, nilai pemalar untuk X dengan Y mesti sentiasa naik. Okey, itu syarat pertama. Kalau kamu tengok X naik, Y pun naik. Y naik, X pun naik. Okey, itu syarat pertama. Syarat yang kedua, naik tak semestinya ubahan secara langsung. Yang kedua, kamu kena test pakai formula Y per X. Jadi ambil sahaja nilai Y bahagi X. Ni untuk data pertama, data kedua, data ketiga, keempat dan kelima. Kamu buat, kalau kamu dapat nilai yang sama, itu dikira sebagai ubahan secara langsung. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh, cikgu. Faham, cikgu. Okey, bagus. Daripada penerangan cikgu dekat soalan A, cikgu nak masing-masing cuba buat soalan B dengan C. Bagi tahu cikgu sama ada B dengan C ni walaupun kita nampak data untuk variable X dengan Y dua-dua naik, adakah dia berubah secara langsung ataupun tak? Okey, kalau ada soalan nak tanya, tanya je tau. Mazil, boleh faham ke penerangan cikgu? Jelas ke semuanya? Jelas, cikgu. Okey. Dahsyat hantar kat cikgu Terima kasih. Buat dua-dua ke, cikgu? Buat B dengan C. Biar boleh nampak beza B dengan C tu. Cikgu bagi lagi 2 minit. Zarif, okey Zarif. Dah siap dah Zarif? Nak hantar. Okey, bagus.
Okey, 1 minit lagi. Kau tulis kat saya tu. Tulis apa? Dekat bawah jadual ni. Alah, tulis cakap macam tu je. Dia ubah secara langsung ataupun tak, tu je. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey, Ammar, Zarif, bagus. Bazir, boleh buat tak tu? Cikgu. Yang C Ya. tu bukan pemalar kan? Ya, dia bukan pemalar. Kita tak cakap dia bukan pemalar. Kita cakap dia Y dengan X tu tak berubah secara langsung. Y tak berubah secara langsung dengan X ataupun X tak berubah secara langsung dengan Y. Boleh faham? Yang bahagian mula-mula tu ayat dia. Oh, yang ayat dia kita cakap macam ni je. Okey, cikgu akan mula buat dekat depan Ayat dia tak penting pun. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok. Soalan B, Berlisa, boleh ke cikgu nak mula tunjuk ni? Boleh cikgu. Okey, masing-masing tengok soalan B Soalan B kita pakai Y per X. Y per X. Y kita 9 bahagi dengan 3. 9 bahagi 3. 9 bahagi 3 kita tekan kalkulator kita dapat 3. Okey. Seterusnya kita buat pula Y per X. 18 bahagi dengan 6. Kita tekan kalkulator kita dapat 3 juga. 27 per dengan 9. Kita dapat 3. Ni 36 per dengan 12. Kita dapat 3. Sama juga 45 per dengan 15. Kita dapat 3. Bila kamu dapat ni 3, ni 3, ni 3, ni 3, ni 3. Kamu boleh buat ayat macam ni. Cikgu ajar. Ayat tak penting pun. Tapi tak apalah cikgu ajar juga. X dan Y berubah secara langsung. Berubah secara langsung. Ataupun siapa yang ambil English, direct variation. X and Y is direct variation. Tu je. Untuk soalan C, kita tekan kalkulator 4 bahagi 2. Y bahagi X. Kita dapat 2. 12 bahagi dengan 4. Tekan kalkulator kita dapat 3. 24 Y per dengan X. Kita tekan kalkulator kita dapat 4. Y 40 per dengan X. Kita dapat 5. Y 60 per dengan X. Kita dapat 6. Nampak ni? Nilai dia lain sekarang. Dia 2, 3, 4, 5, 6. Nilai dia lain. Jadi kita tak nak nilai dia lain. Nilai dia kena sama, barulah dia adalah ubah secara langsung. Jadi kita boleh tulis macam ni. X tidak berubah secara langsung dengan Y. Berubah pula. Berubah secara langsung dengan Y. Atau kamu boleh tulis macam ni. Terbalikkan sahaja X dengan Y tu. Okey, X dekat sini, Y dekat situ. Dia mempunyai maksud yang sama sahaja. Dua-dua betul. Buat macam ni pun betul, buat macam ni pun betul. Jelas ke semua kat soalan B dengan C, boleh faham? Jelas. Okey, bagus. Kenapa Boleh, kita... Okey, bagus. Cikgu nak tanya. Adila jelas ke Adila? Boleh faham? Adila ada chat. Okey. Jadi kita akan proceed. Kenapa kita nak kena tengok dia ubah secara langsung ke tak? Sebab kita kena tahu yang kita tengah belajar sekarang adalah dekat B. Nilai yang kita nak buat sekarang adalah dekat B. Y per X dia mesti sama. Dia tak boleh jadi lain.
Jadi kita tengok dekat C, kita tengok dekat C, C dekat sini adalah kita tak boleh pakai ubahan secara langsung. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Tengok kat depan. Okey. Kita pergi kepada muka surat sebelah pula. Kita nak belajar Y berubah secara langsung dengan X. Maksudnya soalan ni dia dah memang Y berubah secara langsung dengan X tau. Jadi sekarang step pertama kita nak keluarkan dia punya persamaan. Step pertama. Kita nak keluarkan dia punya persamaan ubahan. Ubahan. Jadi kita tengok huruf apa dia sebut dulu. Dia sebut huruf Y. Jadi kita tulis Y. Lepas tu dia cakap apa? Berubah ataupun various ni dia punya simbol 8 terbalik dengan X. Jadi kita tulis X tu sahaja. Ini step pertama. Step yang kedua adalah kita nak dapatkan persamaan. Ini adalah ubahan punya ini adalah ubahan, dia tak persamaan lagi. Sebab apa? Sebab persamaan dikenal dia sama dengan. Jadi kita punya step seterusnya kita buat Y sama dengan KX. K tu apa? K ni adalah nilai yang kamu cari tadi. Nilai yang kamu cari tadi. Apa tu tak faham lah cikgu? Okey, tengok. Y dengan X, nilai dia boleh berubah. Sebab tu kita tengok Y dengan X, nilai dia boleh berubah. X boleh jadi 3, X boleh jadi 6, X boleh jadi 9, X boleh jadi 12, X boleh jadi 15. Y pun boleh berubah. Y boleh jadi 9, boleh jadi 18, boleh jadi 27, boleh jadi 36, boleh jadi 45. Tapi kenapa Y per X ni? Sebab kalau cikgu terbalikkan, X ni cikgu nak dapatkan nilai K kan? X ni pindah ke sebelah. Y ni darab. Dia duduk sebelah-sebelah kan dia darab. Pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Inilah K. K dekat sini nilai dia fix. Nilai dia fix. Nilai dia mesti tetap. Dia tak boleh berubah. Jadi kalau kita tengok kepada soalan B yang kita buat tadi, sini 3, sini 3, sini 3, sini 3, sini 3. Maksudnya bila K kita tak berubah, barulah kita boleh pakai ubahan ni. Baru kita boleh pakai dua benda ni. Kalau K itu berubah, ada 2, jadi 3, jadi 4, jadi 5, jadi 6, dia tak fix. Dia tak tetap. Bila dia tak tetap, kamu tak boleh nak buat cara ni. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh, cikgu. Okey, bagus. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Cikgu akan pakai contoh tadi je. Cikgu tak pakai contoh lain. Tengok tengok. Okey. Cikgu kaitkan tau. Cikgu kaitkan. Okey, kita buat B kan tadi kan? Okey, B. Okey, kita buat B. Okey, sekarang ni soalan ni kita cakap Y berubah secara langsung dengan X. Jadi kat sini cikgu masukkan Y sama dengan KX. Jadi dekat sini kita nak dapatkan nilai K. Masing-masing boleh tengok. Nilai K dekat sini kita pindahkan X ke sebelah, Y per X sama dengan K. Cikgu nak dapatkan nilai K. Kat sini kita ada 3 dengan 9. Y kita 9, masukkan 9. X kita 3, masukkan 3. Jadi 9 per 3 kita dapat 3. Maksudnya K kita 3, 3, 3, 3, 3. Jadi bila kamu dah dapat K ni sama dengan 3, persamaan yang kamu dapat K kat sini, K tu kamu 3. Kamu masukkan, kamu akan jadikan dia Y sama dengan 3X. Okey, boleh follow lagi ke semua? Boleh follow lagi ke? Nak dengar suara sikit, boleh follow up lagi ke? Boleh cikgu. Okey. Jadi persamaan ni kita guna untuk apa? Kita guna untuk apa? Okey, misal katalah kita tak tahu X ni berapa. Kita tak tahu X ni 6.
Kita tak tahu pun X ni 6. Ni 6 tau. Ni 6. Kita tak tahu pun X ni 6. Tapi kita ada nilai K, kita ada nilai Y. Jadi kita masukkan saja guna formula ni. Formula ni dia tak akan berubah untuk soalan ni. Jadi Y kita kan 18. Okey, masuk 18. Sama dengan 3. Kita nak cari X sekarang ni. X. 3 darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. 18 bahagi 3. Dekat sini kita tekan kalkulator. 18 bahagi 3. X sama dengan 6. Nampak ni. Kita dapat balik X tu sama dengan 6. Dengan formula yang sama juga, kamu boleh guna untuk cari nilai Y. Apa maksudnya? Tengok ni. Tengok ni. Okey. Cikgu assume dekat 27 ni, cikgu tak tahu nilai dia berapa. Kamu tahulah sebab ada soalan kan. Okey, 27 kan. Betul ke dapat 27? Okey, sekarang ni kita assume. Kita tak dapat lagi. Cumanya kita ada nilai X. X kita 9. Ni kan. Pakai formula ni. Y sama dengan 3X. Okey, X kita 9. Masukkan 3, 9. Nilai Y tu kita tak tahu. Jadi Y sama dengan 3 darab 9. Kita dapat 27. Okey, nampak ni. Kita dapat balik nilai 27. Macam soalan ni. Jadi ubahan ni bila kamu dah dapat, sebab tu nilai K kena fix. Nilai K kena tetap. Dia tak boleh berubah. Yang boleh berubah hanyalah nilai Y dengan X. Bila kamu dah dapat nilai K, ni kan K kan sama dengan 3 kan. Bila kamu dah dapat nilai K, ikutlah kalau dia cakap Y dia berapa pun, kamu boleh cari X dia. Ataupun kalau dia cakap X dia berapa pun, kamu boleh gunakan persamaan ni untuk dapatkan berapa nilai X dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh, cikgu. Okey. Inilah yang dimaksudkan persamaan ubahan. Inilah yang dimaksudkan dengan persamaan ubahan. Dia boleh selesaikan soalan dunia nyata juga. Dunia nyata. Nanti kita akan pergi kepada soalan dunia nyata. Tapi sekarang ni cikgu nak ajar kamu cara nak keluarkan persamaan ubahan tu. Yang ni cikgu terang untuk apa? Cikgu terang tentang Y per X ni. Y per X ni adalah K. Sebab kalaulah cikgu terus proceed, kamu akan tanya kenapa ada nilai K. Nilai K tu adalah yang kita buat tadi. Ini adalah nilai K kita. Dan nilai K mesti fix. Dia tak boleh berubah-berubah. Yang boleh berubah, yang boleh pelbagai, various, adalah nilai X dengan nilai Y. Jelas ke? Nak dengar suara sikit? Jelas ke semua? Boleh faham? Ya, cikgu. Faham, cikgu. Boleh, cikgu. Okey, bagus. Okey. Ni penerangan tentang K. Kalau tak kamu, kalau cikgu tak jelaskan, kamu tengok je. Oh, kenapa kita nak buat Y per X? Dah kita tengok contoh buat Y per X, kita buatlah Y per X. Jadi yang ni cikgu terang ni. Ni yang mahal ni. Okey. Jadi sekarang kita akan proceed nak belajar cara mengeluarkan persamaan. Okey, ni nota daripada cikgu. Persamaan ubahan. Step pertama. Tengok susunan huruf. Tengok susunan huruf. Step yang kedua. Step yang kedua. Tambah. Masukkan, sorry. Masukkan simbol ubahan. Ni simbol ubahan. Ni nota simbol ubahan. Step yang ketiga, tukarkan simbol ubahan kepada sama dengan. Ni nota cikgu. Dah jadi bila kamu tukarkan kepada sama dengan, kamu kena ada satu extra step, tambah nilai K. Kenapa kita kena tengok masing-masing tengok kepada soalan pertama. Tengok susunan huruf dekat sini, maksudnya kita nak faham variable apa yang terlibat. Variable apa yang terlibat dekat situ. Yang kedua, bila kita dah cek variable yang terlibat, kita keluarkan perkaitan dia. Iaitu kita kena tambahkan simbol ubahan dia.
Yang ketiga, dekat sini kita nak jadikan simbol ubahan kepada sama dengan. Boleh. Dengan syarat kita ada nilai K. Nilai K tu cikgu dah terang tadi. Nilai K mesti fix. Okey, 3 je step. Okey, masing-masing boleh tengok. Boleh tengok. Kita pergi kepada soalan A. Cikgu akan pergi kepada soalan A. Okey, cikgu akan buat soalan A. Okey. Yang terlibat dekat sini apa? Yang pertama dia cakap Y. Okey, Y. Yang kedua dia cakap kuasa 2X. Jadi dekat sini X kuasa 2. Itu yang pertama. Itu step pertama. Tengok apa huruf yang terlibat. Yang step pertama selesai. Step yang kedua. Keluarkan simbol ubahan. Jadi nak keluarkan simbol ubahan, kita tengok dia sebut Y dulu ke X dulu. Kalau dia cakap Y dulu, kamu keluarkan Y, tambah simbol ubahan. Ubahan berubah secara langsung dengan X kuasa 2. Ni step yang kedua. Ni step pertama, ni step kedua. Step yang ketiga. Tukarkan simbol ubahan kepada persamaan sama dengan. Y sama dengan X kuasa 2. Ingat, kita ada extra step dekat sini. Tambah nilai K. Kita masukkan nilai K dekat depan. Inilah jawapan untuk soalan A. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas cikgu. Okey. Cikgu harap jelas. Yang ni cikgu ada terang. Cikgu harap jelas. Okey. Cikgu nak tanya. Puan Farisha ada tak ni? Ammar. Ammar jelas ke Ammar? Soalan A yang cikgu terang. Jelas cikgu. Okey. Cikgu nak tanya Amira. Amira, jelas ke Amira penerangan cikgu dekat sini? Jelas cikgu. Okey. Okey. Daripada contoh yang cikgu buat dekat soalan A, cikgu nak masing-masing cuba buat soalan B dan soalan C. Soalan B dan soalan C. Buat je. Buat dah hantar kat cikgu lah. Kalau ada nak tanya, tanya je tau. Wow, apa ni? Bagus, pandai. Senang je kan? Senang je. Okey, bagus.
Bazil, dah siap ke Bazil? Okey, bagus, pandai. Berilisa, setakat ni okey ke penjelasan cikgu? Jelas ke semuanya? Okey, cikgu. Okey. Okey, jadi habis sudah masa. Okey, bagus Ammar, pandai. Okey, kita buat soalan B dan soalan C. Masing-masing boleh tengok. Sekarang ni, kalau kenapa kita buat step by step? Sebab kalau kamu salah keluarkan dia punya persamaan ni, kamu salah tahu semua calculation kamu. Jadi kena faham betul-betul step nak keluarkan persamaan ubahan ni. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Kita keluarkan, kita belajar cara nak keluarkan persamaan. Okey, kita pergi kepada soalan B. Step pertama, kita cari apa yang terlibat. Apa huruf yang terlibat dekat sini? Okey, W. Tak payah baca apa-apa lagi. Kita baca W. Baca huruf yang terlibat. W. Okey, kita tulis W. Yang kedua, X. Jangan tulis X. Dia kata apa? Punca kuasa 3X. Maksudnya, yang ini yang terlibat. Yang ni dulu. Ini step pertama. Step yang kedua, kita kaitkan dengan menggunakan simbol ubahan. Dia sebut mana dulu? W ke X? Dia sebut W dulu. Bila dia sebut W, tulis W dulu. Berubah secara langsung. Berubah secara langsung. Masukkan simbol ubahan dengan masukkan pula punca kuasa 3X. Okey, ni step yang kedua. Step yang ketiga, macam mana kita nak buat calculation kalau dia ada simbol ubahan? Kita tukarkan simbol ubahan kepada sama dengan. Dengan syarat kita masukkan nilai K. Jangan pelik pula, kenapa nilai K? Apa tu nilai K? Kan cikgu dah bagi tahu tadi, apa tu nilai K? Dia mesti kena ada nilai K. Sebab apa? Sebab tanpa nilai K, kamu tak boleh cakap dia ubahan langsung. Contoh, masing-masing boleh tengok. Kalaulah Y per X ni tak ada, maksudnya kita dah cakap X ubahan langsung dengan Y, lepas tu X sama dengan Y. Adakah X sama dengan Y? Tak. X tu 3, Y tu 9. Tak sama. Jadi, K tu main peranan. Yang nak bagi dia sama. Dia dapat jawapan. Okey, jadi kena ada nilai K tu. Bukan saja-saja dia keluarkan nilai K tu. Huruf K. Okey, soalan B dah selesai. Jelas ke semua soalan B? Boleh faham? Boleh, cikgu. Okey, soalan C. Macam tadi, step pertama, kita keluarkan huruf yang terlibat. Yang pertama Y. Okey, kita keluarkan Y. Yang kedua, dia cakap 1 per Z. Jangan ambil Z je. Kan dia just mention. Dia dah mention 1 per Z. Kita keluarkan 1 per Z. Dah. Kita dah dapatkan apa pemalar yang terlibat. Inilah pemalar yang terlibat. Kemudian, kita masukkan simbol ubahan. Jadi, dekat sini, dia mention huruf Y dulu. Jadi, kita ni Y. Jadi, kita keluarkan Y. Berubah, simbol berubah, 8 terbalik. Secara langsung dengan 1 per Z. Ini step yang kedua. Step yang ketiga, jangan dekat sangat tau. Kalau dekat sangat di infinity kita panggil. Okey, jadi kita tukar simbol ni menjadi sama dengan syarat dia ada K. Cumanya dekat sini betul dah. Tapi kalau kita nak masukkan dalam calculation, takut kamu pening, kamu boleh darab yang belah atas. Maksudnya K ni boleh darab dengan 1, kamu akan dapat Y sama dengan K per Z. Ni jawapan soalan C. Siapa yang buat macam ni betul dah. Cumanya cikgu takut kamu confuse bila ada calculation. Jadi pendaraban kan kita darabkan yang atas dulu. Jadi cikgu darabkan K darab 1 dapat K. Ataupun 1K betul je. Tapi cikgu masukkan K je. Jadi ini pun betul. Inilah jawapan B dengan C. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus.
Okey. Wan Adila. Adila okey ke Adila? Wan Adila ke? Adila okey Adila? Boleh jelaskan semua? Kita tengok. Okey, jelas. Bagus. Okey, habis B dengan C. Sekarang kita masuk. Cikgu ajar ni step by step. Jangan miss satu step pun. Kan cikgu cakap nilai K tu fix. Jadi sekarang kita belajar pula. Sebab itulah dia yang cakap cikgu saya tak beli lagi buku. Tak apalah, cikgu hantar PDF. Kalau boleh print. Yang ni kena ada hard copy. Biar kamu boleh nampak. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok. Sekarang ni dekat sini. Sekarang ni soalan dekat nombor 3 ni. Masing-masing boleh tengok. Okey. Okey, kita balik pada penjelasan awal cikgu. Mana penjelasan awal cikgu? Dekat sini. Okey, jadi yang tadi cikgu dah ajar sampai sini. Y sama dengan KX. Kita dah berhenti daripada tukarkan simbol ubahan kepada sama dengan. Sekarang ni cikgu nak teruskan dengan mencari nilai K. Lepas tu masukkan, gantikan K ni ke dalam kita punya persamaan. Maksudnya dekat sini kita nak buat persamaan lengkap. Yang mana K tu kita boleh cari. Yang mana nilai K kita boleh cari. Macam mana nak cari? Tengoklah soalan bagi macam mana. Okey, kita tengok kepada soalan yang pertama. Contoh, sesi contoh. Okey, jadi kita akan proceed kepada soalan yang pertama. Baca dulu. Diberi Y. Tengok persamaan yang terlibat apa? Y. Okey, Y. Secara langsung dengan X. Okey, X. Jadi, variable yang terlibat Y dengan X. Lepas tu kita tengok. Y berubah. Dimension Y dulu. Kalau dia cakap X berubah, kamu kena tulis X dulu. Baru Y. Tapi sekarang dimension Y dulu. Okey, Y berubah secara langsung dengan X. Step tadi, tukarkan simbol ubahan kepada sama dengan. Y sama dengan KX. Okey, sampai sini semua jelas ke? Boleh faham sampai sini? Boleh faham? Okey, sampai situ jelas ke semua? Boleh faham? Okey. Jadi kita, ini persamaan tak lengkap. Ini tak lengkap. Kenapa cikgu cakap ini persamaan tak lengkap? Sebab kita tak masukkan nilai K. Jadi persamaan tak lengkap ni kita tak boleh guna lagi untuk selesaikan soalan-soalan lain. Contoh dia nak cakap, dia bagi tahu Y sama dengan 10 berapa X. Ataupun X sama dengan 100 berapa nilai Y. Kamu tak boleh selesaikan lagi. Jadi bila dia tak lengkap, kita kena lengkapkan. Macam mana nak lengkapkan? Kita cari data. Kita cari data yang dia bagi nilai Y ada nilai dan nilai X ada nilai. Sebagai contoh, nilai Y dia bagi 30, X dia bagi 5. Jadi dekat sini kita gunakan yang ni. Y sama dengan KX. Masukkan. Y kita 30 sama dengan X. X kita 5. K gantikan dengan 5. Okey. Kenapa kita guna ni? Yang ni kita gunakan untuk dapatkan nilai K. Kita gunakan untuk dapatkan nilai K. Jadi dekat sini, ni darab. Darab pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. 30 bahagi 5 sama dengan K. Jadi 30 bahagi 5 kita dapat 6 sama dengan K. Jadi jangan berhenti dekat sini je. Ni kan nilai K, bukan persamaan lagi. Kita nak persamaan lengkap. Jadi kita masukkan Y sama dengan KX tadi kan. Y sama dengan K. K kita dah dapat 6. Masukkan, gantikan K. Gantikan nilai K. Ini nota tau. Gantikan nilai K. Ke dalam apa yang kita dapat tadi. K kan 6. 6X. Jadi bila kamu dah ada nilai K, barulah lengkap dia punya persamaan.
Kenapa persamaan tu dikira lengkap? Sebab kita ada nilai K. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey ke? Jelas cikgu. Okey. Okey, bagus. Okey. Salin tu. Cikgu bagi masa nak salin. Dia nak salin Kalau pening bagi tahu cikgu. Cikgu boleh terangkan lagi sekali. Okey, dah habis salin ke? Zarif, dah habis salin ke? Dah, cikgu. Okey, jelas ke penerangannya? Jelas. Okey, kalau tak jelas bagi tahu cikgu semua. Amar macam mana Amar? Jelas Amar penerangannya? Jelas cikgu. Okey. Okey, baik. Bazil jelas ke Bazil? Jelas cikgu. Okey, baik. Okey. Jadi cikgu nak berdasarkan apa yang cikgu ajar tadi, kita akan buat soalan A dulu. Dah salinkan tadi kan? Dah ada buku kan? Okey, cuba selesaikan soalan A. Bagi tahu apa persamaan lengkap. Apa persamaan lengkap? Soalan lengkap. Persamaan lengkap yang ni tadi. Cikgu buat nilai A, soalan A. Okey, cuba selesaikan soalan A. Okey, bagus. Hantar kat cikgu. Okey, bagus. Cikgu, saya sudah beli buku tu. Cuma tak sampai lagi buku. Tak apa. Okey. Kita pakai dulu lah yang kat depan ni. Okey, bagus. Okey, 1 minit lagi. Soalan A.
Okey, jadi habis sudah dah pukul 9.35 Okey. Jadi kita akan pergi kepada soalan A tau. Okey, jadi masing-masing boleh tengok soalan A. Okey. Mula-mula step pertama dia, step tu takkan berubah. Takkan berubah. Okey, diberi bahawa Y berubah secara langsung dengan X. Tak payah kita fikirkan serabut. Sebab apa? Sebab kalau kamu terus serabut kan, terus nak cari persamaan lengkap, kamu jadi susah. Jadi cara dia adalah kita keluarkan dulu variable apa yang terlibat. Okey, kita ada Y dan kita ada X. Jadi variable yang terlibat adalah Y dengan X. Kemudian, sebab apa? Sebab kadang-kadang X ni boleh jadi X kuasa 2, boleh jadi X kuasa 3, boleh jadi punca kuasa X, boleh jadi punca kuasa 2X, dia boleh pelbagai. Jadi sebab itulah kita senaraikan dulu. Kita ada Y dan kita ada X. Itu yang penting senaraikan tu. Lepas tu kita keluarkan persamaan untuk ubahan Y, dimension Y dulu kan, berubah secara langsung. Okey, kita masukkan simbol ubahan dengan X. Jadi Y berubah secara langsung dengan X. Simbol ubahan kita tak boleh guna untuk buat calculation. Jadi dekat sini Y kita tukar simbol ni menjadi sama dengan X. Cumanya kita ada syarat, kita kena masukkan nilai K. Sebab nilai Y itu takkan sama dengan X. Maksudnya bila nilai K itu 1 bolehlah sama, cumanya jarang lah. Jadi dekat sini nilai K itu kena ada. Nilai K itu kena ada. Jadi ini adalah persamaan tidak lengkap. Ini adalah persamaan tidak lengkap. Sebab apa tak lengkap? Sebab kita tak ada nilai K. Tiada nilai K. Jadi nak adakan nilai K, kita cari data yang dia bagi X dia berapa dan Y dia berapa. Jadi dekat sini kita dapat dah Y kita 20, ni 20, X kita 2. Okey, gunakan data ni, masukkan dalam persamaan Y sama dengan KX. Y sama dengan KX. Y kita 20 sama dengan K, X kita 2. Cari nilai K sebab apa? Sebab kita dah ada nombor, dia dah ada. 2 ni pindah ke sebelah, darab kan, pindah ke sebelah dia jadi bahagi. 20 bahagi 2 sama dengan K. Jadi kita buat 20 per 2, kita dapat 10. Jadi ramai student dia tak faham. Ramai student dia berhenti sampai nilai K je. Tak. Kita nak nilai persamaan lengkap supaya kita boleh selesaikan masalah-masalah yang ada dalam soalan tu. Tak fahamlah apa masalah tu nanti. Tu lepas ni. Jadi sekarang 10 ni K tu dah ada dah 10. Jadi gantikan 10 ke dalam K. Jadi kita akan dapat persamaan yang lengkap Y sama dengan 10X. Inilah jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Cikgu. Okey. Okey, ada yang salah tapi tak apa. Kita cuba buat satu lagi soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir, kita cuba buat soalan B lah. Kita cuba buat soalan B. Okey. Berdasarkan penerangan cikgu dekat tadi, kita ubah nilai Y tu negatif 3, X tu 1 per 2. Cuba selesaikan. Ada yang pening. Dia pening apa? Dia pening bila tengok fraction dia jadi jam. Macam mana ni fraction nak buat ni? Tak. Dia senang je. Okey, tak apa. Cuba buat. Tu cikgu akan tunjukkan lah. Bazil macam mana? Boleh jelas lagi semua? Cikgu, Ya. yang B tu macam mana nak buat negatif 3 bahagi K per 2? Negatif 3 bahagi K per 2. Maksudnya apa tu? Yang macam tu lah, yang bagi K kan darab X kan. K darab 1 per 2 dapat K per 2. So, macam mana negatif 3 tu nak bahagi K per 2? Ke darab je. Negatif 3 dengan 2 tu, K tu biar seorang. Ya, macam tu.
Okey. Macam tu je. Ni yang terakhir tau. Lepas ni kita nak selesaikan masalah. Kita nak selesaikan masalah. Ada masalah ke? Ya, benda ni kalau kamu faham, kamu boleh pakai dekat situasi yang sebenar, real life situation. Okey. Bagus. Nampak dah boleh buat dah tu. Cikgu. Dia pindah tempat ni dia masih -3 ke dia jadi 3? Pindah tempat -3. Kenapa Y yang pindah tempat tu? Oh, bukan Y yang pindah tempat kan? Kita nak X cari yang K pindah kan? tempat. Jadi K tu kena duduk seorang-seorang. Okey. Okey, 1 minit lagi, 9.44, cikgu akan tunjukkanlah jalan kerja dia. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey, bagus. Cikgu suka. Okey. Jadi kita akan proceed kepada soalan B lah. Ni yang terakhir lah. Nanti yang bawah ni cikgu bagi homework lah. Untuk homework jangan risau. Kali ni cikgu akan bagi siap jalan kerja. Siap dengan jalan kerja. Okey, supaya kamu boleh check sebab kamu nak SPM dah. Cikgu kena, apa orang kata, kena usaha lebih. Okey. Jadi dekat sini kita akan buat soalan nombor 3. Macam biasa kita tengok apa yang terlibat kat sini. Jadi soalan kita tak berubah kan. Kita ada X dengan Y. Jadi dekat sini kita tengok X dengan Y. Jadi Y berubah. Y tu yang berubah secara langsung dengan X. Jadi tukar ubahan ni jadi sama dengan. Bila kita ubah jangan lupa untuk tambah K. Yang ramai yang tersilap dekat sini adalah kita tengok Y kita kan -3, jadi masukkan -3 sama dengan K. X tu kan 1/2, 1/3
per 2. Jadi kalau pecahan tak payah pening-pening, kita selesaikan dulu pecahan. Macam mana? Kita selesaikan dekat atas. Darab nombor numerator. K darab dengan 1 ni, dia akan dapat negatif 3K K per 2. Tu cara dia. Jadi dekat sini kita nak cari K. K tu kena tinggal seorang-seorang. Jadi 2 ni bahagi pindah ke sebelah, dia jadi darab. Jadi dekat sini kita dapat negatif 3 darab 2 sama dengan K. Negatif 3 darab 2 kita dapat negatif 6. Jadi ini nilai K. Soalan ni bukan dia nak nilai K. Tapi dia nak persamaan yang lengkap. Persamaan yang lengkap adalah daripada sini kita dapat nilai K dia apa? Y sama dengan negatif 6X. Inilah jawapan kita soalan nombor 3B. Jelas ke semua? Boleh faham yang cikgu tunjuk kat depan? Boleh, cikgu. Okey. Jangan ada yang lain. Okey. Kalau macam ni betul ke cikgu? Kena masukkan negatif. Okey. Negatif 3. Negatif 3. Okey, yang tu betul je. Tapi jawapan tu salah. Y sama dengan negatif 6X. Okey, betul tau. Betul. Siapa yang buat macam ni? Kan? Dia nampak macam ni kan? Tengok tau. Negatif 3 sama dengan K 1 per 2. Okey, dia nampak K dengan 1 per 2 darab. Darab pindah ke sebelah jadi bahagi. Negatif. Okey, kita dapat 1 per 2. Okey, kalau kamu buat macam ni, kamu akan dapat jawapan yang sama je. Kamu akan dapat juga K sama dengan negatif 6. Jangan risau. Tapi untuk memudahkan kamu, cikgu ajarlah. Cikgu ajar, kita dah ada fraction. Kita dah ada pecahan. Kita selesaikan. Nak selesaikan pecahan, kita selesaikan atas dulu. Contoh kan. 3 per 6 darab 5. Ramai orang tak tahu. Jadi dekat sini cara dia adalah kita selesaikan dulu belah atas. Atas kita darab. Maksudnya nak selesaikan pecahan dengan single digit. 3 darab dengan 5 kita dapat 15 per 6. Baru kita cek. 15 boleh tak bahagi dengan 6? Kalau tak boleh, biar macam tu je. Sama juga kes dekat sini. Kita nak bagi kita punya jalan kerja kemas. Jadi boleh je kamu nak selesaikan K darab belah atas. Okey, jelas ke semua soalan 3B? Boleh faham? Boleh, cikgu. Bagus. Tapi dalam calculation kamu, dalam persamaan lengkap, mestilah kena ada negatif kan? K kamu kan ada negatif. Jadi kalau tak ada negatif, salah. Okey, habis dah. Okey, kenapa kita belajar persamaan lengkap ni? Ni nama dia persamaan lengkap tau. Kenapa kita kena belajar persamaan lengkap? Kita belajar sebab kita nak selesaikan masalah. Kita nak selesaikan masalah. Apa contoh masalah dia? Sabar dulu. Cikgu akan pergi satu-satu. Okey. Jadi sebelum kita masuk kepada masalah-masalah macam kepala bawah tu kan. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Okey. Jadi sekarang kita macam cikgu mention tadi kan. Macam cikgu mention tadi. Ubahan, untuk ubahan, silap. Untuk ubahan, kita masuk definisi balik tau. Yang pertama, cikgu cakap minimum 2 pemalar. Cikgu terlupa nak tulis minimum. Tapi tadi cikgu cakap, minimum 2 pemalar. Dia boleh jadi lebih daripada 2. Dia boleh jadi lebih daripada 2. Dia boleh jadi 3, dia boleh jadi 4, bergantung kepada soalan. Okey, jadi yang cikgu nak tunjuk sekarang adalah pemalar tu lebih daripada 2. Susah ke? Tak susah. Jadi masing-masing boleh tengok kepada soalan nombor 4. Okay, cikgu akan jawab contoh. Cikgu akan jawab soalan contoh. Semua. Okey, kita akan pergi kepada soalan contoh. Okey, ni dia soalan contoh. Step pertama, jangan pening. Step pertama, baca soalan tu elok-elok, keluarkan apa yang terlibat. Apa variable yang ada? Okey, kita ada P. Tulislah P.
Okey, kita ada Q, kita tulislah Q. Okey, kita ada R, tulislah R. Kemudian kita buat dia punya persamaan ubahan. P, dimension P dulu kan, kita buat P berubah. Berubah secara langsung dengan Q. Tiba-tiba pula ada R. Dan R, nampak macam mana? Kita letak sahaja Q dan R duduk sebelah-sebelah. Itu sahaja penambahan maklumat yang kamu kena tahu kalau dia lebih daripada satu. Lebih daripada dua pemalang. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey ke? Faham cikgu. Okey, baik. Tapi step yang seterusnya sama je. Contoh. P, kita nak tukarkan ubahan ni jadi sama dengan QR boleh. Tapi kamu kena tambah K. Jadi nak cari nilai K, kamu kena cari data yang ada tiga-tiga. P dia bagi data 10, Q dia bagi data 2, R dia bagi data 5. Masukkan P tu 10, 10 sama dengan K. Q tu 2, R tu 5. Jadi buatlah kurungan kan. Kalau ada apabila huruf ni duduk sebelah-sebelah, tandanya maksudnya darab tau. Jadi nak selesaikan macam mana? Kita boleh selesaikan 2 dengan 5 dulu. Maksudnya 2 darab dengan 5 kita dapat 10. Nak cari nilai K. K pindah ke sebelah, darab dia jadi bahagi. 10 per 10 sama dengan K. Kita dapat K sama dengan 1. Jadi bila K sama dengan 1, kita nak bagi persamaan lengkap. Ini adalah kita punya P. Silap warna merah pula. Sorry. Okey. Jadi P sama dengan K kita 1. Okey. 1 QR. Kenapa jawapan dia tulis P sama dengan QR terus? Sebab bila K sama dengan 1, 1 QR, kamu boleh je hilangkan 1 tu. Ini adalah case. Case bila K sama dengan 1. Sebab nombor tu ada. Tapi sebabkan nombor tu 1, apa-apa darab dengan 1, dapat nombor tu balik. Jadi sebab itulah ada yang pening. Kenapa dia dapat P sama dengan QR? Kenapa tak ada nilai K? Sebab K tu sama dengan 1. Sebenarnya ada je nombor 1 dekat sini. Tapi bila nombor 1 tu nak bubuh boleh, tak nak bubuh pun boleh. Jelas ke semua? Untuk contoh tu, boleh faham? Jelas. Okey, bagus. Okey, berdasarkan yang cikgu terang tadi, cuba buat soalan 4A. Cuba buat soalan 4A. Ya. Kalau jawapan 4A ni kan, jawapan dia dalam perpuluhan salah ke? Kalau jawapan dia dalam perpuluhan, kita tengok. Kalau perpuluhan dia ada, kita boleh baca kan. Contohlah, bila kamu tekan perpuluhan, kamu dapat 0.5 ataupun 0.45. Maksudnya dia, kalau macam ni tak apa. Tapi kalau kamu tekan kalkulator 1/3, kamu dapat 0.33333. Maksudnya dalam kalkulator tu jawapan tu panjang. Ini bagi jawapan dalam pecahan. Tapi kalau dia berhenti 0.45 ke 0.772 ke, dia berhenti sampai situ, boleh kamu nak ambil perpuluhan. Cumanya jangan bundarkan. Okey. Tapi kalau nak selamat, pakai pecahan lah. Cikgu. Okey. Nak selamat pakai pecahan. Nak selamat pakai pecahan.
Okey, bagus. Okey, macam ni betul ke cikgu? B yang B tu tak tahu betul ke tak? Okey, tak apa, cikgu bagi masa 1 minit lagi, tepat pukul 9.58 cikgu tunjuk Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey, sorry. Cikgu cek jawapan sorang-sorang tadi. Okey, jadi ada jangan buat mistake tau. Jadi kalau dalam keadaan pecahan, kamu kena fahamlah nombor ni kalau kita kira dia boleh jadi dalam nombor bulat, dia boleh jadi nombor perpuluhan, dia boleh jadi nombor pecahan. Kamu jangan pening sebab nombor ni dia berkait. Contohlah. Contohlah. Okey, cikgu letak nombor 3. Ni nombor bulat. Kalau cikgu nak jadikan nombor bulat ni kepada nombor perpuluhan, 3.0. Kalau cikgu nak jadikan nombor ni kepada nombor pecahan, 3/1. Tapi nilai dia tetap 3. Nilai dia tetap 3. Nilai dia tak berubah. Keadaan je dia berubah. Bentuk dia belah. Ni integer ataupun nama dia nombor bulat. Ini adalah perpuluhan. Ini adalah pecahan. Jadi sebab itulah cikgu bagi tahu. Kadang-kadang ada kawan kita bagi jawapan dalam pecahan. Kita dapat perpuluhan. Betul. Tapi kita jadi macam, kawan kita tu pandai kan. Pandai dia ni. Takkan aku nak bagi perpuluhan. Kawan aku bagi pecahan. Aku kena tukar juga pecahan. Padahal yang dia tukar tu benda yang sama je. Okey. Jadi kita akan buat soalan B. Jadi dekat sini, alang-alang kita belajarlah. Kita belajar. Nombor tu boleh jadi dalam keadaan perpuluhan ataupun pecahan. Jadi masing-masing boleh tengok kat depan Tengah tengok ke? Nak dengar suara sikit? Tengah tengok ke? Tengah cikgu. Okey. Mula-mula senaraikan apa huruf yang terlibat. Okey, ada P. Okey, ada Q. Okey, ada R. Kemudian keluarkan persamaan ubahan dia. P, dimension P dulu. Kalau dimension huruf Q dulu, kamu kena tulis Q. Kalau dimension huruf apa yang dimension huruf yang pertama tu, kamu letak dia sebagai huruf yang pertama. Berubah secara langsung dengan Q dan R. Jangan tulis dan R. Tulis Q, R. Dia duduk sebelah-sebelah. Maksudnya dan dekat sini adalah darab. Sebenarnya QR dia datang dalam keadaan Q darab R. Bila nombor ataupun huruf lah senang cerita. Kamu nampak dia duduk sebelah-sebelah, sebenarnya dia dalam keadaan posisi darab.
Okey, jadi ubahan ni kamu nak tukarkan jadi sama dengan boleh. Dengan syarat kena ada nilai K. Okey, jadi ini persamaan tak lengkap. Sebab nilai K tu kita tak ada. Nak dapatkan nilai K tu macam mana? Tengok data dia. P kita 2. Masukkan 2 dalam P. K. Q kita 1. Masukkan 1. R. R kita 7. Masukkan 7. 1 darab 7. Ini. Cikgu buat A. Cikgu suruh buat A kan? Okey. Sorry. Betul lah. Okey. 1 darab 7. Kita dapat 2 sama dengan K 7. Darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Kita dapat 2/7 sama dengan K. Okey, jadi bila kita dah dapat nilai K, untuk ubahan cikgu galakkan pakai pecahan. Pakai pecahan. Jadi ini persamaan yang tak lengkap tadi, ambil untuk kita lengkapkan. Maksudnya apa? Kan nilai K kita dapat 2/7, masukkan 2/7. Lepas tu Q dengan R jangan masukkan pula. QR. Inilah jawapan kita. Jelas ke semua soalan A? Boleh faham? Jelas ke? Boleh faham? Jelas cikgu, boleh faham. Okey, bagus. Jadi jangan pening-pening. Pecahan tu sebenarnya lagi mudah daripada perpuluhan. Cumanya kadang-kadang bila basic untuk pecahan tu kadang-kadang kita terconfuse, kita jadi pening. Pecahan ni darab atas, bahagi bawah. Bahagi bawah. Itu sahaja maksud pecahan. Contoh 3/2 darab dengan X. Tak pening-pening. X ni sebenarnya didarabkan dengan 3. Darab atas. Kita akan dapat 3x/2. Jadi kalau masukkan nilai Q dengan R pun, maksudnya Q dengan R ni akan didarabkan dengan 2. Baru bahagi 7. Okey. Habis dekat situ. Jadi kita akan proceed kepada soalan yang seterusnya. Soalan ni kita dah mula. Cumanya kamu tak nampak lagi masalah-masalah dia. Cumanya kalau kamu selesaikan masalah-masalah dia, ni kat belah bawah ni. Tapi kalau kamu boleh selesaikan ni, sebenarnya dah boleh dah settle dah masalah. Okey, tapi kita gerak slow-slow. Biar slow-slow tapi faham, daripada laju tapi confuse. Okey semua. Setakat ni masih follow up ke? Ya, cikgu. Ya, cikgu. Okey, baik. Diberi bahawa P dia bagi terus. Jadi kamu tak payah nak buat, tak payah nak keluarkan. Jadi P sama dengan, ni persamaan dia, kamu kena masukkan K. Memang kena masukkan K. Q kuasa 2R. Nak dapatkan nilai K, cari keadaan yang mana nilai pemala tu ada. Maksudnya apa? Semua ada. P kamu ada 15, Q kamu ada 5, R kamu ada 3. Jadi dekat sini kamu boleh gunakan untuk dapatkan nilai K. Sebab apa? P kamu ada nilai, Q kamu ada nilai, R kamu ada nilai. Jadi dia tak jadi masalah. Okey, P kita 15. Masukkan 15 sama dengan K. Q kita 5. Okey, cikgu nak ingatkan letak kurungan letak kurungan. 5 kuasa 2, lepas tu R kita 3. Jadi kat sini kita selesaikan, kita tekan satu-satu kalkulator. 5 kuasa 2 darab dengan 3. 5 kuasa 2 darab 3, kita dapat 75. 75 ni darab pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. 15/75. Kalau kamu nak kecilkan, tekan sahaja dalam kalkulator. 15/75. Kalkulator akan bagi jawapan dalam keadaan bentuk paling mudah. Kamu tekan 15. Tekan 15/75. Kalkulator akan bagi 1/5. Tak payah kamu nak kena fikir, ni kena bahagi berapa, sifar apa yang sama, tak payah. Okey. Jadi nilai K ni dia bukan nak nilai K.
Nilai K ni kamu boleh gunakan untuk kamu isikan dalam ni. Isikan ni persamaan tak lengkap atau warna merah ni. Untuk dapatkan persamaan lengkap. P sama dengan K, kita 1/5. Q kuasa 2 R. Inilah persamaan lengkap. Okey, ni yang kita belajar dari tadi. Okey. Sampai sini semua jelas ke untuk persamaan lengkap ni, boleh faham? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, yang ni kita dah belajar. Sekarang ada benda baru yang kita nak belajar. Maksudnya kita nak gunakan pula persamaan lengkap tu. Mana? Ni soalan dia. Dia nak daripada sini kita cari W ni apa. Jadi dekat sinilah kita gunakan persamaan lengkap ni boleh digunakan untuk selesaikan masalah ni. Jadi maksud tengok P kita W. Tukar P ni jadi W. Sama dengan 1/5. Q kita 10. 10 kuasa 2. Lepas tu R kita 5. R kita 5. Jadi kita tekan kalkulator. W sama dengan. Tu ada orang cakap, cikgu saya tak pandai lah nak pindah-pindah ni. Tengok balik rakaman. Cikgu ada ajar dah. Sebab memang pakai. Okey. Kita selesaikan belah atas. Kita tekan 10 kuasa 2 darab 5. Kamu dapat 500. Darab yang ni dapat 500. Darab dengan 1. Kita dapat 500/5. Maksudnya apa? Darab dulu belah atas. Lepas tu baru bahagi belah bawah. Jadi kita akan dapat W sama dengan 100. Tak payah pening-pening. Pecahan je tak tahu nak buat apa. Selesaikan satu-satu. Selesaikan atas dulu. Macam mana nak selesaikan atas? Selesaikan guna darab. Dah selesaikan darab, kamu tengok kalau dia boleh kecilkan, kalau dia boleh bahagi, kamu bahagikan. Jelas ke semua untuk soalan contoh yang cikgu tunjuk? Boleh faham? Boleh Jelas cikgu. cikgu. Boleh cikgu. Okey, bagus. Okey, kalau ada soalan nak tanya. Tengok, panjang ni jalan kerja. Cikgu ajar satu-satu. Cikgu ajar mula-mula, cikgu ajar sampai sini. Lepas tu cikgu ajar cara masukkan nilai K. Cuma yang sekarang, cikgu ajar gunakan persamaan lengkap untuk selesaikan soalan. Apa yang soalan nak. Ni penambahan. Ni penambahan. Tak susah pun, masukkan nilai yang ada je. Okey. Jadi berdasarkan contoh yang cikgu bagi, cikgu nak masing-masing cuba buat soalan A. Rujuk contoh yang cikgu tunjuk tu. Okey, cuba selesaikan. Cikgu, Ya. yang tu kan kurungan 10 kuasa 2 dengan kurungan 5 tu darab atas je kan? Betul, darab atas. 10 kuasa 2 darab 5 darab 1 dapat 500. Kita selesaikan belah atas dulu. Cikgu. Cikgu. Okey. Okey, buat tau.
Okey, ada soalan nak tanya-tanya eh? Okey, bagus. Cikgu, Ya. contohlah kan dia kata pasal punca kuasa kan cikgu. Macam mana kalau dia 1/3 darab punca kuasa 12M? Jadi macam mana kita nak punca kuasakan dia? Untuk pecahan ke? Yang untuk soalan A ni. Maksudnya pindahkan punca kuasa, pindah dia jadi kuasa 2. Kuasa 2. Ya, punca kuasa tu kena pindah kan. Jadi bila punca kuasa pindah dia jadi kuasa 2. Jadi dia jadi 12M kuasa 2. Ya, betul. Tapi cikgu tak buat lagi. Cikgu nampak macam tu je yang Bazir tunjuk tu. Tapi kalau ada punca kuasa, kita kena pindahkan. Sebab dia nak M je. Dia bukan nak punca kuasa M. Kalau dia nak punca kuasa M, kita tak perlu pindahkan. Tapi sekarang kan dia nak M je. Jadi kita kena pindahkanlah punca kuasa. Punca kuasa bila dia melompat ke sana, dia jadi kuasa 2. Semoga jelas. Ya, Zarif. Kenapa tu? Cikgu baca je tau tu semua soalan yang kamu hantar kat WhatsApp. Saya nak tanya dia nombor bulat still kena darabkan ke? Ya. Betul. Kita kena darabkan. Dia kena darab tau. Dia kena darab. Okey, jadi habis sudah masa. Kita akan pergi kepada soalan A. Masing-masing ada kat sini ke? Nak dengar suara sikit? Ada cikgu. Okay. Ada cikgu. Okey, baik. Okey, kita pergi kepada soalan A Okey, jadi dekat soalan ni dia tak susah sebab dia terus bagi dia punya ni. Jadi ini penting. Ini penting. S berubah secara langsung dengan punca kuasa T U. Jadi dekat sini kita nak tukar adakan nilai K. Kita kena nampakkan nilai K dulu. Jadi nak cari nilai K, tengok data yang mana semua pemalar tu ada nilai. Soalan mesti bagi, dia takkan tak bagi. Jadi dekat sini yang ada nilai dekat sini adalah yang ni. Jadi S ni 8, masukkan 8 sama dengan K. T kita 36, maksudnya punca kuasa 36. U kita 4. Jadi masukkan 4. Jadi kamu boleh selesaikan. Kalau kamu takut, kamu selesaikan satu. Punca kuasa 36 dapat 6. Darab dengan 4. 6, kalau kamu takutlah, takut tersilap. 6 darab dengan 4, kita dapat K 24. Jadi darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. 8/24. Kita kecilkan, kita akan dapat 1/3.
Inilah yang kamu akan gunakan untuk lengkapkan persamaan yang tak lengkap ni. Jadi dekat sini kita lengkapkan dia. S sama dengan K kita 1/3. Punca kuasa T U. Jadi kita tengok pula apa yang soalan tu nak. Soalan nak gantikan dia. S ni 4. Masukkan 4. Macam 8 pula kan. S cikgu kan. Cikgu padam sikit. Okey, 4. Sama dengan 1/3 punca kuasa T. Dekat sini kita ada punca kuasa M. Lepas tu kita ada U. U kita 12. Jadi masukkan 12. Tak payah nak pening-pening. Hold dulu punca kuasa M ni. Selesaikan dulu belah atas. 12 darab dengan 1. 12 darab dengan 1 dapat 12/3 punca kuasa M. Nampak cikgu buat belah atas kan? Okey. Jadi dekat sini, kalaulah kamu pening, pindahkan satu-satu. Nak pindah macam mana? Pindahkan 3. 3 ni kan bahagi. Bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. Nampak dia jadi darab. Jadi 4 darab 3. 4 darab dengan 3. Kita dapat 12. Sama dengan 12M. Ni darab. Pindah ke sebelah dia jadi bahagi. 12 bahagi 12 kita dapat 1. Punca kuasa ni kita kena pindah juga. Dia dapat 1/2. Jadi M tu sama dengan 1. Inilah kita punya jawapan. Tu dia kita punya jawapan. Jadi sebenarnya ramai yang pening dekat sini. Jadi jangan pening nasihat cikgu. Nasihat cikgu, kita buat satu-satu. Selesaikan yang belah atas dulu. Bila pecahan kita selesaikan yang belah atas, maksudnya kita darabkan apa yang ada. Yang belah atas. Lepas tu kalau kamu tengok kat sini kan. Cikgu, saya macam nak tengok lah. Boleh bahagikan ni. Okey, boleh bahagi contohnya. 4 sama dengan 12/3 per M. 12 ni boleh bahagi dengan 3 lah cikgu, boleh. 4, 12 bahagi 3 dapat 4. 4, macam ni selesaikan atas bahagi bawah. 4 pindah ke sebelah, 4 bahagi 4 dapat 1. Lepas tu pindah ke sebelah 1/2M. Lepas tu kita dapat 1M. Boleh. Kalau kamu nak buat macam ni, pindahkan 3. Lepas tu baru pindahkan 12. Boleh. Kalau kamu nak buat 12 ni, selesaikan dengan 3 dulu, dapat 4. Boleh. Dua-dua ni betul. Selagi kamu dapat M ni sama dengan 1, dua-dua tu betul. Jadi jangan pening dengan calculation. Yakin dengan diri sendiri. Yakin dengan calculation diri sendiri. Jangan, kawan tu buat macam tu, aku salah ke? Tak, calculation tu ada banyak. Jadi jangan orang kata apa, tingkatkan self esteem kamu. Okey, jelas ke semua? Boleh faham? Soalan ni rumit sikit cikgu. Yang mana confused? Dia faham tapi itulah saya tak berapa, macam mana nak kata, tak berapa kuasai lah dekat bahagian tu lah yang ada punca kuasa tu. Tak. Punca kuasa tu, punca kuasa ni, kalau cikgu letak punca kuasa X sama dengan 3, cikgu nak cari X ni berapa, punca kuasa ni kita kena pindah ke sebelah. Punca kuasa pindah ke sebelah, dia jadi kuasa 2. Jadi X sama dengan 9. Yang ni kalau sebab apa tak nampak, sebab 1/2 dapat 1. Jelas? Pening tu dekat bahagian yang tu. 4 sama dengan 12 punca kuasa M/3. 4 sama dengan 12. Ni, sini. Punca kuasa M/3. Okey, punca kuasa jangan sentuh lagi. Kita selesaikan dulu nombor. 12 bahagi 3 dapat 4. 4 ni pindah. Jadi kat sini, kita dah selesaikan semua nombor. Cikgu jelaskan saya faham, tapi saya rasa kalau ada soalan lain lagi saya tak berapa nak ni. Tak. Maksudnya kalau kita macam ragu-ragu kan. Ada punca kuasa ke apa ke. Contohlah kita ada punca kuasa S ke, punca kuasa 3X ke. Yang ni sentuh last sekali. Sentuh last sekali. Jangan kacau. Last sekali baru kacau.
Yang penting adalah yang lain tu kamu selesaikan dulu nombor-nombor. Nampak cikgu biar je. M ni duduk sini, duduk sini, duduk sini, duduk sini. Cikgu tak kacau pun dia. Bila semua nombor dah selesai, baru cikgu kacau dia. Baru cikgu alihkan punca kuasa ke sebelah. Selagi nombor semua tak selesai, kita tak boleh pindahkan. Jelas ke Fazil? Boleh faham? Tu je tips dia. Saya harap ada banyak lagi lah soalan macam ni. Kalau tak saya ada banyak je. Kalau kita tengok, sebab dia ada kat belah bawah. Jadi jangan risau. Okey, jadi kita jawab soalan yang terakhir lah. Kita jawab soalan yang terakhir. Disebabkan kamu pening ada punca kuasa, cikgu cari jap soalan yang ada punca kuasa. Kejap semua. Cikgu ambil soalan ni daripada buku teks je. Maksudnya kamu boleh jumpa balik soalan-soalan ni tahun depan. Cikgu cari. Okey, setakat ni semua jelas ke? Nak dengar suara sikit, semua jelas ke? Jelas cikgu. Punca kuasa Okey, last soalan. Kita akan jawab soalan 6A. Tak apalah. Tak apalah, kita jawab 6A dulu Kalau sempat kita pergi 6B. Okey, cuba kamu jawab soalan ni. Ni T ni 1/3 ya. berubah Ni soalan yang terakhir lah kot. Soalan terakhir dah ni. Cikgu. Ya. Apa yang T 1/3 tu? Kalau kita nampak T 1/3, sebenarnya T punca kuasa 3. Kat situ dia tulis T 1/3. Ya, betul. Okey. Okey, 1 minit lagi tau. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Kita buat soalan yang terakhir ni lah. Boleh ke semua? Cikgu nak buat soalan yang terakhir ni. Boleh ke? Okey, soalan nombor 6. Diberi S berubah
secara langsung dengan T. Jadi sini S. Ini T punca kuasa 3T. Jadi janganlah pening punca kuasa 2, punca kuasa 3 tu. Jadi S berubah secara langsung dengan punca kuasa 3T. Dekat sini tukar dia, kita dapat K punca kuasa 3T. Jadi dekat sini kita selesaikan A. Kita nak selesaikan S apabila T sama dengan 64. Tapi macam mana kita nak selesaikan kalau kita tak ada nilai K? Sebab tu cikgu bagi tahu cari nilai, mesti soalan akan bagi. Dia bagi sekaligus. S tu 1.2, T tu 27. Maksudnya kat situ kamu masukkan dulu untuk dapatkan nilai K. Gunakan data tu untuk dapatkan nilai K. S tu 1.2 masuk 1.2 sama dengan K punca kuasa 3, 27. Punca kuasa 3, 27, tekan kalkulator, kamu dapat 3. Jadi dekat sini kamu dapat 3. Bahagi, darab pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. Jadi 1.2 bahagi 3, kamu dapat 0.4. Cikgu nak jadikan dia pecahan, boleh. Kamu dapat K sama dengan 2/5. Siapa yang buat macam ni betul, siapa yang buat macam ni betul. Cumanya, cikgu nak nasihatkan, bab ubahan kita prefer pecahan tau. Kita prefer untuk dapatkan jawapan tu dalam bentuk pecahan. Okey, jadi daripada persamaan yang tak lengkap ni, kita boleh lengkapkan sebab apa? Kita dah ada nilai K. S sama dengan 2/5. Ini kan kalau pening kan, gabungkan saja punca kuasa T. Bagi kita nak pening. Biar nampak 2 tu didarabkan dengan 3. 2 tu didarabkan dengan punca kuasa T. Jadi dekat sini S, dia nak cari S ni bila T tu sama dengan 64. S sama dengan 2 punca kuasa 3T ni 64. Nampak? Cikgu gabungkan terus. Jadi dekat sini kita selesaikan punca kuasa 3, 64. Kita dapat 4. S sama dengan 2 darab dengan 4/5. 2 darab 4 dapat 8. Bahagi dengan 5 dapat 5. S sama dengan 8/5. Inilah jawapan untuk D. Untuk B ni cikgu tunjuk juga. Untuk B ni cikgu tunjuk juga. Last dah. Okey, untuk B ni yang Bazil pening. Okey, T ni berapa apabila S sama dengan 0.28. Okey, tengok Okey, mana persamaan lengkap dia? Ini persamaan lengkap. Gunakan persamaan lengkap. S sama dengan 2/5 punca kuasa 3T. T ni berapa bila S ni 0.25? Masing-masing boleh tengok. Cikgu akan tunjuk jalan kerja dia. Okey, S 0.25 ke 28? Okey, 0.28. Okey, masukkan S 0.28 ke dalam ni. 0.28 sama dengan 2 punca kuasa 3T/5. Tak payah pening. Kita selesaikan dulu nombor. Kita pindahkan semua nombor yang terlibat. Jangan sentuh lagi punca kuasa 2. Punca kuasa 3 ke kuasa 2, jangan sentuh lagi. Nak selesaikan nombor tu susah ke? Tak. Kamu pindahkan bahagi dulu. Bahagi pindah ke sebelah, dia jadi darab. 0.28 darab dengan 5. Okey, 0.28 darab dengan 5, kamu dapat 1.4. 2 ni kan darab. Darab pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. 1.4 bahagi dengan 2, kamu dapat 0.7. Barulah pindahkan. Jadi dekat sini, bila nombor tu tinggal 1 je, iaitu 0.7 dah. Tak ada dah benda lain. Baru kamu pindahkan 0.7 pindah jadi kuasa 3. Ni Bazil. Jelas ke Bazil? Cikgu. Ya. Saya nak salin jap. Okey, baik. Ni cikgu bagi jawapan. Ni dia. Okey, cikgu harap jelaslah apa yang cikgu dah ajar ni. Okey. Okey ke semua? Nak dengar suara sikit? Buka lah kamera sikit. Nak tengok sikit muka masing-masing ni. Zarif okey ke Zarif? Boleh jelas ke semua?
Boleh cikgu. Amar macam mana Amar? Alright tak alright tu? Alright cikgu. Alright. Berilisa boleh follow up ke Berilisa? Okey, setakat ni. Boleh cikgu. Okey, bagus. Okey, jadi sampai situ sahajalah kelas kita. Dah pukul 10.30. Tak naklah cikgu ambil masa panjang-panjang. Jadi, terima kasih semua. Selamat malam dan selamat berehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Selamat berehat. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Assalamualaikum. Okey. Terima kasih cikgu. Okey, Amal. Terima kasih cikgu.